Dan natijah daripada tauhid dan tasawuf yang benar adalah watak berkasih sayang. Watak berkasih sayang kita boleh terima semua ibarat keluarga, boleh memaafkan, bertoleransi, tidak berdendam dan seterusnya. Begitu. Itu dia punya flow dia supaya faham. Kita beramal tu nak bawa ke mana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ulama'il amilin wal awliya'il mukramin wa li jami'i masyayikhina ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in wa li aba'ina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نية الشفاء ودافع البلاء والوباء والنصر على الأعداء وعلى نية القبول لكل هوائج وسول وعلى نية النور على النور وخصوصا إلى pengasas masjid ini almarhum Datuk Haji Abdullah Sijam wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in wa nafa'ana Allahu bihi wa bi asrarihi fi daraini. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan ayah dan bonda sekalian, kita bertemu malam ini alhamdulillah. 2 minggu lepas kita tangguh sebab saya ada sedikit kekangan. Ala kulli hal, hari ini adalah hari yang pertama kita berkuliah sempena dengan tahun 1145 Hijrah dan kita masih lagi berada dalam hari-hari yang diberkati bulan Muharram di antara 1 sehingga 10 Muharram. Hari ini sepaham saya 8 Muharram, mudah-mudahan esok sama-sama kita dapat berpuasa 9 dan 10 Muharram. Di atas apa dia? Di atas tujuan untuk kita tenggelam dalam kasih sayang Ar-Rahman. Itu kalau sembang bab sufi. Kalau sembang bab fiqah, banyaklah fadilat dan ganjaran bila kita berpuasa pada hari 9 dan 10 kerana banyak peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada sejarah para nabi, berlaku pada tarikh-tarikh ini. Maka bertafaul, maknanya mengambil sempena baik terhadap apa yang telah berlaku, kita berpuasa. Dan ganjaran daripada berpuasa itu adalah maknanya fa innahu li wa ana ajzi bih. Maknanya ganjaran daripada Allah, maknanya sebebasnya Allah nak bagi kita yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat kita. Yang paling penting hajat kita apa? Mendapat syafaat Nabi SAW di dunia dan di akhirat mendapat nazrah kepada baginda SAW. Nazrah tu maksudnya memandang. Okey. Kemudian sebelum saya memulakan menyambung balik bacaan, kita ulang balik sikit muka surat 11 perenggan yang kedua dari bawah. Supaya maknanya bila kita sambung situ ada puncanya. Kita target insya-Allah kita akan habis pasal 5 ni tajali. Mungkin agak terlajak sikit, maknanya harap dapat ditoleransilah sebab kita nak cover sikit. Tajuk ni patutnya kena habis. Dalam perjalanan kerohanian ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham bila kita berjalan rohani ni mesti ada dia punya tangga-tangga dia. Jadi sebagai awalan bagi pembukaan 1445 Hijrah ini, suka untuk saya berkongsi sekali lagi bahawa dalam pengajian ilmu kita bermula dengan akal. Kita mesti bermula dengan akal. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca. Kalau tidak ada akal, macam mana kita nak membaca akal? Jadi akal itu untuk kita mendapat ilmu. Itu baru perjalanan yang pertama.
Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak akal itu difungsikan untuk belajar, macam mana kita dapat ilmu? Okey, ilmu yang kita kena belajar itu ilmu fardu ain, itu sudah berkali-kali kita huraikan. Jangan hanya terhenti pada takat ilmu. Kita kena pergi seterusnya ke peringkat hati. Daripada akal kena bawa pindah ke hati. Bila akal pindah ke hati, supaya hati ni fungsinya apa? Fungsi hati untuk ingat. Dengan akal kita dapat ilmu, kita tahu Allah Ta'ala itu Tuhan kita dan kita yakin bahawa Allah itu Tuhan. Kita dapat ilmu bahawa Nabi SAW itu Nabi untuk kita, umat akhir zaman, dan kita yakin Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya kita tahu tentang perkara-perkara ghaibiyat dan kita yakin bahawa itu akan berlaku, bukan khayalan, bukan bidalan, bukan permisalan, tetapi syurga neraka itu pasti, dosa pahala itu pasti dan seterusnya. Bila kita dapat ilmu tentang Allah terutamanya, maka Allah bukan hanya semata-mata untuk diketahui, tapi lebih kepada itu untuk diingati. Okey, maka untuk ingat bukan ke akal lagi. Ingat tempatnya dekat hati. Jadi kita kena pindahkan dalam perjalanan kerohanian kita tu. Pindah daripada akal pergi kepada hati. Apakah ejen pemindahan? Apakah, kalau contohnya, apakah ejen untuk membasahkan kita? Maka air. Okey, apakah ejen untuk mengenyangkan kita? Maka nasi. Ibaratnya macam tu ya. Ejen nak menyejukkan kita, iaitu aircon. Maka apakah ejen yang ejen, kenderaan nak menggerakkan daripada tahu pada akal pergi kepada ingat pada hati? Maka selawat. Itu selawat. Begitu. Jadi mana selawat yang bersangatan sebanyak-banyaknya, sebanyak bilangan nafas, denyutan nadi dan degupan jantung serta kerlipan mata. Itu selawat yang dipakai, bukan semata-mata lafaz begitu, yang dipakai. Okey, maka itu menjadi asbab untuk pindah daripada akal pergi kepada hati. Daripada akal tahu dan yakin tentang Allah, hati pergi kepada hati, hati supaya untuk ingat. Kalau tak tahu tentang Allah, macam mana kita nak ingat benar dengan Allah? Kita mula dengan ilmu. Okey, kemudian sampai ke hati ni tak selesai lagi. Sebab hati ni dia bersifat qalbun, dia sifat berbolak-balik, dia masih lagi tidak mantap, dia tidak terpatri. Maka perlu lagi kepada mujahadah. Mujahadah apa? Mujahadah maknanya dengan amalan istiqamah. Mujahadah dengan amalan istiqamah. Terlebih baik yang bersanad. Lebih baik lagi sanad tarikat. Gitu. Jadi ada amal. Kalau peringkat basic tak ada bertarikat, tak apa, yang penting ada amal istiqamah. Kita ambil keberkatan istiqamah, maka akan ada karamah dari Allah. Karamah dekat sini kepemurahan anugerah Allah. Maka dengan istiqamah kita pada satu-satu amalan, sama ada selawat tu sendiri ataupun apa-apa amalan soleh yang lain, maka akan pindah daripada hati, okey, ingat, pergi kepada apa dia? Pergi kepada rohani. Rohani tempat untuk apa? Rohani tempat untuk merasa. Yang dia nak rasa apa? Nak merasai sifat Allah. Sifat apa yang kita kenal Allah Ta'ala? Sifat yang Nabi SAW suruh kita lafazkan setiap kali kita nak melakukan apa perbuatan, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita nak sampai rasa kasih Allah. Nak sampai rasa. Kalau semata-mata ingat Allah Ta'ala itu ada dan yakin Allah Ta'ala itu sifatnya pengasih dan penyayang, tapi tak teruja nak merasai pekasih Allah Ta'ala itu sendiri, maka di mana kecerdikan kita? Di mana kita nak mensyukuri nikmat sebagai hamba Allah, nak merasai berada dalam dakapan kasih Allah? Untuk itu kita mesti ada amalan istiqamah. Itu pada peringkat basic. Barakah dari amal istiqamah akan dipertemukan dengan amalan bersanad. Barakah daripada istiqamah dengan amalan bersanad akan membawa kita kepada bertarikat. Itu proses dia. Jadi maknanya bila kita bertarikat, ataupun sekurang-kurangnya amalan bersanad, ataupun sekurang-kurangnya satu amal istiqamah, itu saya lapis-lapiskan lagi ya, akan pindahlah daripada hati yang ingat kepada Allah kepada merasai kasih sayang Allah. Begitu. Hati. Jadi nak rasa kasih Allah tu kat mana? Pada rohani. Rohani tu di sebalik hati. Kalau kata rohani kat mana? Di sebalik hati, rohani. Kemudian adakah cukup macam tu? Tak kat situ ke? Tak cukup lagi stesen kita dalam perjalanan salik ilallah, dalam perjalanan kerohanian kepada Allah. Tak cukup lagi. Ada satu lagi perkara.
iaitu daripada rasa akan kasih Allah nak pergi kepada memandang. Maknanya memandang dengan mata hati, ataupun dah disebut juga sebagai full consciousness, berada dalam status penuh kesedaran bahawa kita dengan Allah Ta'ala ini maknanya tiada berkeputusan, sentiasa berhadap-hadapan. Begitu. Okey. Di mana letak duduknya untuk merasai memandang Allah? Itulah syahadah tu, syuhud. Kan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya asyhadu maksudnya aku bersaksi, maknanya aku memandang. Yang ini dengan pandangan mata hati, bukan semata-mata mengetahui. Kalau mengetahui a'lamu, kalau melihat ara, bukan semata-mata meyakini. Kalau meyakini uqinu, kan maknanya bukan. Tapi Allah Ta'ala syariat apa dia? Asyhadu pasti memandang. Jadi memandang ini di mana? Pada nurani. Jadi untuk pindah daripada merasai kasih Allah sampai kepada memandang nyata wujud Allah, sehingga tidak merasai lagi wujud diri, itu tempatnya pada mana? Pada nurani. Jadi asbab yang nak memindahkan kita daripada rohani pergi kepada nurani tak ada lain, mesti mursyid, mesti guru. Subjek matanya guru. Guru yang mana? Yang hidup ke meninggal? Yang masih hidup. Kalau kita pernah ada guru telah meninggal dunia, maka kita kena mencarilah gantinya. Sama ada yang menggantikan kemursyidannya ataupun khalifahnya, ataupun pergi kepada guru yang lain. Mesti ada, kerana perpindahan daripada rohani kepada nurani bukan lagi dengan selawat semata-mata, tapi selawat kena terus. Bukan lagi semata-mata dengan amal tariqah, hai amal tariqah, ambil tariqah atau amal, tapi amal kena terus, tapi tak terpindah daripada rohani pergi kepada nurani, melainkan dengan asbab guru. Kerana dekat situ direct guru yang ibaratnya menjadi asbab terjazbah ataupun tertarik situasinya, kondisinya daripada rohani pergi kepada nurani. Inilah guru yang disebutnya mursyid ataupun wakilnya khalifah. Begitu. Jadi memang kalau tidak ada asbab guru, tak berpindah. Ada pertanyaan, tak cukup ke hanya semata-mata sampai takat rohani rasa? Perlu ke sampai kepada nurani pandang? Jawapannya tak cukup. Sebab apa? Kalau tidak sampai ke peringkat memandang ataupun syuhudiyah, masih lagi berbaki wujud diri. Maka kita memang merasai kasih Allah, tapi wujud diri masih berbaki. Maka ada berapa wujud? Ada berapa wujud? Ada dua wujud. Adakah benar mentauhidkan Allah kalau berbaki dua wujud? Satu wujud yang hakiki, iaitu Allah, wujud hakiki. Yang kedua wujud yang kita rasai wujud, iaitu diri kita. Begitu. Sebab kita masih belum tenggelam dalam wujud Allah. Maka bila berbaki rasa wujud diri, maka di situ dah ada dua wujud. Bila dah ada dua wujud, masih berbaki syirik. Itulah yang disebut sebagai syirik yang tersembunyi. Dan inilah perjuangan kita. Bila dah sampai ke peringkat nurani, barulah kita masuk dalam lembayung nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Baru bermula perjalanan nafsu kita daripada amarah pergi kepada lawamah, daripada lawamah pergi kepada mulhamah, daripada mulhamah pergi kepada mutmainnah. Dan di situ proses-proses itu perlu disebut sebagai nur ala nur. Itu maknanya Nabi SAW yang maknanya dengan asbab guru mursyid, maknanya dengan guru mursyid itu asbab saja, dia juga berjalan rohani dia. Tapi dia menyambung dengan sanad menyambung dengan Nabi SAW. Maka akhirnya Nabi yang mengurus jaya rohani umat baginda SAW untuk ditarik ke dimensi nur. Bila sampai ke dimensi nur, baru berganjak prestasi nafsu. Dan nafsu ni dalam risalah Iskandar Shah, tulisan Sultan Perak yang ke-30, hidupnya kurang lebih tahun 1920-an ke 30-an macam itulah, zaman pemerintahan Baginda Sultan Iskandar Shah. Maka Baginda Sultan Iskandar Shah di bawah pimpinan Syekh Wan Muhammad, nama dia, seorang syekh daripada Patani,
yang menjadi penasihat agama Istana Perak daripada datuk dia, bapa dia sampai ke dia. Okey, dituliskan dari risalah itu 7 langkah syaitan menipu daya. Memula syaitan menipu daya untuk buat benda maksiat, itu ada beberapa step untuk maksiat. Lepas tu sampai peringkat kita dah tua, dah buat maksiat pun tak lalu. Malu sendiri, macam tak semenggah orang kata nak buat maksiat. Maka syaitan akan tipu daya juga dengan kita buat taat. Asalkan kita dalam takut amarah. Jangan fikir orang datang masjid, puasa, serban, berjanggut, berjubah, sunnah dan sebagainya, dia dah diperkirakan di luar nafsu amarah. Sebab syaitan dan iblis menipu daya kita sama ada dengan mengekalkan kita dalam kemaksiatan, kalau begitu kekal amarah, ataupun kalau kita nak buat maksiat dah tak lalu dah, dan tak mampu pun nak buat maksiat, rasa malu sendiri je buat maksiat ni. Kan, maknanya baik syaitan akan mengekalkan nafsu amarah kita tu dalam kondisi penampilan kita taat. Jangan duk perasan-perasan kita ni sudah melepasi tangga amarah itu. Walaupun kita sudah penuh 5 waktu, kita sudah penuh mendengar kuliah, kita sudah khatam Al-Quran setahun sekali, kita buat tadarus bulan Ramadan. Jangan duk rasa kita dah di luar amarah. Yang nak mengeluarkan kita daripada amarah, nafsu amarah itu hanya nur ala nur. Itu kita baca kitab ini. Jadi maksudnya penting. Adakah ini benda optional? Tak, ini compulsory. Kalau tak sudi buat benda ni, maka jangan makan sampai mati. Boleh mati tak kalau tak makan? InsyaAllah boleh mati. Maka kalau kita biarkan rohani kita mati tanpa dengan boleh ilmu, kemudian dengan selawat, ilmu untuk tahu, selawat untuk ingat, kemudian amal tarikah bersanad untuk rasa, kemudian ada guru yang membimbing untuk asbab rohani kita ditarakikan, ditingkatkan martabatnya, itu guru. Maknanya itu semua perihal dalaman kerohanian kita ni. Kalau kita sudi tidak mahu ataupun membiarkan rohani kita terkontang-kanting, gelandangan, terbengkalai, maka kita tak dapat nak nampak kan, tak dapat nak rasa. Ilustrasinya bagaimana? Kita jangan makan, jangan duduk kat rumah, pergi jalanan. Tengok sampai takat mana jasad kita boleh bertahan. Jadi siapa yang menzalimi? Adakah Allah menzalimi hambanya? Tak. Hamba yang menzalimi dirinya sendiri, terutamanya dalam dimensi kerohanian. Begitu. Jadi sebagai mukadimah sempena awal tahun Muharram, maknanya 1445 Hijrah, mudah-mudahan ayahanda bonda maknanya dapat memikirkan sesuatu yang lebih baik pada tahun ini. Dan bukan untuk ayahanda bonda saja ya. Sebelum mati mesti ditalkinkan anak, menantu, cucu, kalau ada cicit, ditalkinkan dengan amalan yang ayahanda bonda ada sekarang, supaya anak cucu kita tidak tunggu umur macam kita baru nak dapat. Dia kena lebih cepat lagi. Begitu. Dan ini adalah nafkah rohani untuk isteri dan anak cucu kita semua. Dan kita doa kepada Allah, dimulai daripada tawakat generasi aku ini sampai anak cucuku sampai hari kiamat, tidak ada yang terputus daripada nur ala nur. Asbabnya pesan mereka selawat dan bagi mereka amalan bersanad. Selebihnya, kalau ada bonus, kita nampak hasilnya semasa kita hidup. Kalau tidak, lepas kita pindah ke sana esok, maka akan ada juga kebaikan. Begitu. Dan pesan kepada anak-anak, nanti kalau kita mati, jangan lupa ziarah kubur kita. Dan kena bagi Fatihah kat kita, kena hadiahkan selawat dekat kubur kita. Sebab apa? Sebab kita dah niatkan, kalau anak kita terhubung kasihnya kepada kita, kita ada guru yang kita sandarkan rohani kita, anak kita akan dapat asbab kebaikannya. Bukan sia-sia ziarah kubur, bukan juga memuja dan menyembah kubur, tetapi peranan kerohanian itu tak terhenti bila kita mati. Cuma caranya ada, kena belajar. Begitu. Dan bukan benda perkara yang main-main. Tentang ziarah kubur, kena pesan. Agak-agak ke anak kita, kalau tak pesan, agak nak ziarah kubur kita, berumput nanti. Ibaratnya macam tu. Dan kita juga kena secara berkala untuk datang ziarah kubur mak bapak kita. Kalau jauh, kita kosotkan, hadirkan perasaan kita. Kalau jauh, kalau dekat, buat peraturan. Macam tu. Itu sebagai mukadimah untuk muhasabah kita bersama. Dia ada kaitan dengan apa yang kita bacakan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, memulakan hari-hari awal tahun baru Muharram 1445 Hijrah ini dengan kebaikan.
dipenuhi dengan syafaat Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam, mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jom kita sambung baca. Muka surat yang ke-11. Bagi yang ada kitab kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Kaum sufi berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala wujud hakiki. Segala wujud makhluk adalah limpahan dari wujud Allah. Kalau yang ada buku, yang dia punya buku garis limpahan dari wujud Allah. Gitu. Maknanya sebab saya mukadimahkan tadi, jangan sampai berbaki rasa wujud diri. Maka dia tenggelam dalam wujud ilahi, baru benar kita menunggalkan Allah, baru benar kita dengan sifat apa dia, sifat nafsiyah. Allah wujud, gitu, benar-benar di situ. Okey. Juga dimisalkan seperti bayang dengan empunya bayang-bayang, yakni wujud yang tiada menyatu tetapi tiada berpisah. Yang ada IC kita je kan, ada buat IC untuk bayang-bayang kita. Tak ada orang buat IC untuk bayang-bayang. Maknanya bayang-bayang tu tak ada iktibarnya. Apakah kerakyatan bayang-bayang? Tak berfikir. Sebab apa? Sebab tidak ada iktibar. Itu ibaratnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ibarat saja. Kena faham dengan halus. Maka lafaz limpahan dan bayangan yang digunakan itu adalah yang membawa maksud laisa. Laisa dekat sini, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Laisa maknanya, laisa itu berkali-kali saya ulang, dia adalah sempadan immigration yang tidak akan mampu untuk ditembus, dan jangan sampai tembus. Kalau dah tembus di situ, maka dia akan jadi macam-macam. Macam dekat selatan tanah air kan, tak mau sebut nama dia, yang bukan-bukan itu semua ada kecelaruan. Sebab apa? Sebab tidak mendapat pedoman dan amalan yang benar. Ilmunya tidak cukup, fardu ainnya, dan kalau beramal pun tidak ada sanad. Dua benda ni memang akan ke laut bicara ilmu makrifat. Kalau dia seorang disesatkan tak apa, tapi akhirnya orang-orang sekarang sebab suka makan benda segera, Maggi segera, apa segera, semua segera, nak mensegerakan, akhirnya semua tasawuf disesatkan dengan sebab seorang tu. Maka mereka cerdik sikit lah. Ada bicara ilmu batin yang hak, ada bicara ilmu batin, ilmu kerohanian yang batil, yang salah. Maka kena dibezakan, tanya pada ahlinya. Nabi SAW bersabda, kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'un wa huwa al-ana kamal kan. Adalah Allah Subhanahu wa taala dulu, yakni sebelum makhluk diciptakan, tiada bersamanya sesuatu pun, dan dia kini setelah makhluk diadakan juga sebagaimana keadaannya yang mula. Maknanya tetap keesaannya, ketunggalannya seperti mana yang dia yang mengetahui tentang dirinya. Begitu. Habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ini membawa maksud, kalau dikatakan wujud makhluk itu limpahan dari wujud zat Allah Subhanahu wa taala secara zahir, ia akan memberi pengaruh pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah berpindah ke sesuatu, yakni intiqal, berpindah-pindah, atau berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, taghayyur, berubah-berubah. Sedangkan sama ada makhluk ini wujud atau tidak, ia tidak memberi kesan langsung pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak berubah dulu, kini dan selamanya. Apa maksudnya kat sini? Penentuan wujud Allah tidak tertakluk kepada wujudnya makhluk. Makhluk wujud ke tak wujud, Allah tetap sedia wujud. Maka menjadikan dalil makhluk sebagai wujud Allah itu dalil kanak-kanak yang belum memayis. Apa tanda, apa bukti wujud Allah? Adanya makhluk. Maka maknanya bila adanya makhluk mesti adanya Khaliq. Itu betul tak betul? Betul peringkat asas. Tapi akan berhadapan dengan satu permasalahan. Maknanya kalau makhluk tak wujud, maka Allah tak wujud. Begitu. Jadi maknanya benda tu ada boleh dipertikaikan. Macam tu. Jadi yang sebenar-benarnya dalil wujud Allah apa dia? Qaulun Nabi SAW. Sebab Nabi yang sebut Allah tu wujud. Dan Nabi itu mustahil berdusta, dan tidak ada sesiapa pun yang berkata Nabi itu berdusta. Disepakati orang Islam dan orang kafir akan amanah dan jujurnya Nabi SAW. Begitu. Maka memang cahaya pada keyakinan akan wujud Allah Ta'ala itu kena balik kat Nabi SAW. Kalau kita meletakkan
pada keterikatan wujud Allah dengan makhluk, dia akan boleh jadi macam makhluk ini, maknanya Allah Ta'ala tu maknanya memindahkan wujudnya kepada makhluk, maknanya ataupun intiqal ataupun berubah dari satu keadaan ke satu keadaan, dia akan bawa ke situ. Jadi ini pentingnya ilmu akidah. Maknanya kalau ilmu akidah, Allah tu khalik, tidak ada bicara tentang zat Allah, kita ini makhluk yang kita boleh bicara tentang kita saja. Di sebalik kita ada tajalli, perkenalan bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, perbuatan Allah, Allah Ta'ala yang ada sifat, yang Allah Ta'ala menyatakan sifatnya dengan asbab penciptaan makhluk dan seterusnya. Itu tajalli. Begitu. Jadi kena faham dengan dimensi tajalli. Tajalli itu ada, bukan penjelmaan, tajalli itu adalah pantulan. Bila sebut pantulan, dia mesti ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, macam mana nak memantul? Begitu. Jadi air di bejana, di bekas, tak akan terpantul bayang-bayang kita kalau tidak ada asbab cahaya. Maka cahaya itulah makna bicara cahaya Nabi SAW. Dengan cahaya Nabi baru akan terpantul kepada kita bahawa apa yang kita lakukan adalah natijah daripada perbuatan Allah. Apa saja persifatan yang ada pada makhluk pada sebenarnya adalah pada menyatakan sifatnya Allah. Tapi sifat Allah yang hakiki kita tak bicara. Yang kita bicara sifat kita, tapi di sebalik bicara tentang sifat makhluk itu menyatakan adanya sifat Allah, dan di sebalik adanya makhluk itu menyatakan adanya Allah pada dimensi tajalli, dan semuanya itu dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau semata-mata tuntut ilmu tanpa berselawat, ilmu tu gelap. Ilmu tu ibarat apa? Ibarat lampu. Selawat tu ibarat karen. Adakah orang kumpul lampu saja lepas tu dah perasan-perasan cerah? Tak ada. Tak ada. Tuntut ilmu, tapi kalau ada karen saja tak ada lampu, short lah kita. Bukan kat kita ada lampunya. Kita bukan Transformers, Avengers, bukan. Jadi maknanya dia kan ada dua. Lampu tu ilmu, selawat tu apa dia? Cahaya. Kemudian amal bersanad supaya cahaya tu benar dalam manfaat. Kemudian maknanya seterusnya dari sudut bimbingan mursyid supaya cahaya itu digunakan dalam keadaan yang sewajarnya. Itu ibarat-ibarat yang boleh saya bagi. Kod mana pun kena mula dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa saya tak pernah bagi lagi selawat ni kepada tuan-tuan di sini. Saya ulang 3 kali, tuan-tuan ikut je lah ya, pelan-pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Saya baca pelan-pelan, ikut lambat sesaat je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Terus, maka tidaklah boleh dikatakan bahawa nur Allah Subhanahu wa taala yang qadim itu berpindah masuk ke dalam makhluk, kerana ia akan membawa faham bahawa makhluk itu juga qadim, kerana makhluk sudah mempunyai sifat yang hanya pada Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat qadim setelah perpindahan nur Allah ke dalam makhluk. Begitu juga di dalam perbahasan ilmu usuluddin bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sedikit pun diserupakan dengan makhluk, kerana siapa yang bersifat dengan sifat baharu, ia akan dihukumkan baharu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sebarang kelemahan dan kekurangan, dan wajib dibezakan di antara Allah Subhanahu wa taala yang qadim dengan makhluk yang baharu. Maknanya putus. Belajar ilmu usuluddin kena putus. Maknanya Allah tu qadim, kita ni baharu. Boleh bertemu tak? Tak boleh bertemu, putus. Maka bukan maksudnya kekadiman Allah masuk ke dalam mana-mana makhluk. Sekarang ni Nabi SAW tu makhluk ke tidak? Jawapannya soalan pun dah tak kena. Mana takkan tidak makhluk? Kalau tidak makhluk, maka ada dua yang ada dua yang qadim. Itu mustahil. Maknanya Nabi SAW tu memang makhluk. Jadi cumanya ni yang ajaran sesat yang menular sekarang ni, yang bangkit balik sekarang ni, yang salah faham ni. Okey, cumanya Nabi SAW dia makhluk. Cumanya Nabi SAW diciptakan sebagai makhluk yang menjadi penyebab makhluk yang lain, khususnya manusia, terbuka dimensi makrifah kepada Allah. Tapi Nabi tetap makhluk. Rohani baginda, jasmani baginda, semuanya makhluk. Tidak ada elemen ketuhanan pada Nabi SAW. Cumanya, saya ulang balik, Nabi diciptakan bukan seperti manusia biasa. Nabi diciptakan dengan chip
perkenalan dengan Allah. Jadi kalau nak kenal Allah mesti melalui Nabi SAW. Nak masuk ke Nabi SAW mesti dengan sanad tariqah yang muktabarah. Kalau kita mereka sendiri, sanad mereka sendiri, itu jadi sekarang ni sampai kata kami meyakini Nabi itu Tuhan dan seterusnya. Itu tak belajar ilmu fardu ain. Itu tak belajar ilmu fardu ain. Okay, memang nak kenal Allah mesti melalui rohaniah Nabi SAW. Kerana rohaniah Nabi SAW adalah makhluk yang terunggul. Maksud terunggul, tidak ada seperti makhluk yang lain. Apa bezanya rohani Nabi? Rohani Nabi ada perkenalan dengan Allah. Jadi kalau nak kenal Allah tak masuk rohani Nabi SAW, boleh kenal Allah tak? Tak boleh kenal. Dan itu nur satu saya. Iblis akan datang membawa nar. Seperti ada cahaya. Okey, maka membawa tipu daya. Maka akhirnya yang membezakannya adalah perwatakan kita. Kalau kita masuk dengan jalan nur, kita kenal Allah melalui rohaniah Nabi SAW, akan berubah watak kita. Watak yang bagaimana? Akan membawa kepada damai dan kedamaian, sejahtera dan bersejahterakan. Tuh, watak tu begitu. Tak kisahlah jenis garang pun, tapi sejahtera. Jenis diam pun sejahtera, jenis banyak berseluruh bercakap pun jenis sejahtera. Itu wataknya. Sebab apa begitu wataknya? Sebab keterbalikan daripada watak itu adalah apa yang dimatlamatkan oleh iblis. Apa matlamat iblis? Kita ada dua, pergaduhan dan kebencian. Adawah wal baghdha yang sedang ulang berkali-kali. Jadi yang untuk membasmi adawah, permusuhan dan baghdha, kebencian itu hanyalah sifat sejahtera dan bersejahterakan kasih sayang. Begitu. Dan natijah daripada tauhid dan tasawuf yang benar adalah watak berkasih sayang. Watak berkasih sayang kita boleh terima semua ibarat keluarga, boleh memaafkan, bertoleransi, tidak berdendam dan seterusnya. Begitu. Itu dia punya flow dia, supaya faham kita beramal tu nak bawa ke mana. Kalau kita beramal setiap minggu, setiap hari dan sebagainya hanya untuk merasai berpahala, itu masih lagi amarah. Hanya untuk rutinan, untuk time occupied, untuk mengisi masa, iaitu rutin kita, itu masih amarah. Sebab apa? Sebab atas kehendak diri dah ada kepentingan diri, bukan ketenggelaman dalam kasih Allah, bukan keterujaan untuk seperti berhadap-hadapan dengan Allah. Begitu. Kalau waktu kita duduk segar-segar ni tak melatih diri berhadapan-hadapan dengan Allah, bila kita nazak nanti siapa yang kita akan berhadap-hadapan? Itulah anak tu lah. Maka pesan ke anak-anak, kalau kita nazak nanti baca surah apa? Baca surah Baqarah, jangan putus sampai kita putus nafas. Surah Baqarah, bukan surah yang lain. Saya dapat testimoni dengan arwah mak saya. Berhenti surah Baqarah je memang. Baca surah lain pun tak menjadi. Memang surah Baqarah. Itu yang saya dapat daripada guru-guru saya. Mari sampailah mak habis nafas. Maknanya pesan kat anak, jangan putus surah Baqarah sampai nafas abah putus. Kalau nanti abah dah tidak bercakap lagi, pandang pun dah tak pandang mata betul, kanan kiri atas bawah macam tu je, menyilau je, maknanya ibaratnya sedang nazak begitu dan sakaratul maut, surah Baqarah. Dan dia hadapkan buat dada kita ke kiblat. Kalau nak hadap dada ke kiblat, maka kaki kita lah. Mai kaki kita lonjong kiblat, itu ubah kedudukan katil kalau boleh. Kalau tidak, ubah kedudukan kita. Kalau tak pure kiblat, yang penting dalam sudut yang sama ke kiblat. Supaya apa dia? Supaya ada asbab makhluk laknat tu tak depan-depan kita. Begitu. Sekurang-kurangnya ada, kita kata ada prevention, additional prevention. Maknanya ketahanan, daya tahan, perlindungan tambahan. Tapi itu tak cukup. Kalau tak dengan asbab mujahadah kita untuk benar, maknanya fatamma wajhullah, fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Ayat dia kan, ainama tuwallu fatamma wajhullah. Itu maknanya di mana saja kamu menghadap, di situlah kamu menghadap Allah. Itu kena latih. Menghadap. Begitu. Jadi itu pentingnya faham asas usuluddin. Jadi Nabi SAW, balik pada Nabi SAW bukan Tuhan, bukan sebahagian dari Tuhan, bukan juzuk dari Tuhan, dan bukan. Makhluk terputus daripada Khalik. Tinggal lagi tidak ada makhluk seperti Nabi SAW. Apa unggulnya Nabi? Apa bezanya Nabi SAW? Nabi itu jasmaninya, rohaninya dibuat oleh Allah, dicipta oleh Allah untuk mempertautkan kerohanian umatnya dengan berhadapan, mempertautkan kerohanian umat baginda SAW ke hadrat Allah. Itu dia paling kemuncak kita boleh sembang. Ke hadrat Allah.
Kemudian azan. Bismillah. Kita ambil masa sikit selesai ni dulu. Kalau tak selesai nanti dia tersedak. Bagi selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Rasulullah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla. Allah. La ilaha illallah. Innaka la taqul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat mana tadi? Muhammad. Itulah. Tapi itulah tu. Jadi maknanya yang salah faham ni adalah maknanya memahami bahawa sebahagian dari Allah ada pada Nabi SAW. Itu benarnya. Jadi dalam ilmu usuluddin kita kena clear kat situ. Kita clear bahawa Nabi tetap makhluk SAW, cuma Nabi diciptakan supaya semua umat baginda maknanya menyampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling kemuncak kita boleh sebut. Jumpa dah. Nanti bila kat syurga kan kita akan memandang Allah. Dia ada macam-macam pentafsiran para ulama tu, khususnya dalam tafsir tentang ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya dia memandang macam-macam. Tapi saya suka untuk ambil pendekatan kefahaman yang saya rasa simple, bahawa yang dikatakan memandang Allah Ta'ala itu adalah apabila kita dapat memandang Nabi SAW. Dalam rahsia memandang Nabi SAW itulah dibukakan pandangan kita kepada Allah. Bukan seperti yang kita dapat bayangkan. Kalau kita dapat membayang-bayangkan Allah, kita ni makhluk. Apa saja yang dapat dibayangkan oleh makhluk adalah makhluk. Begitu. Nabi makhluk. Jadi kalau kita pandang Nabi SAW, dia make sense. Sebab kita makhluk, Nabi makhluk. Di syurga.
Jadi rahsia pada memandang Nabi SAW, kelantaran Nabi itu SAW, Allah menciptakan baginda untuk memperhubungkan kita dengan hadirat Allah. Disitulah bagaimana memandang Allah. Dan itu nikmat yang paling kemuncak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita mendapat nikmat tersebut dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Habis. Kita baca sikit lagi. Maka tidaklah boleh dikatakan bahawa baca dah kan, okey. Di dalam apa keadaan sekalipun, muka surat 13, di dalam apa keadaan sekalipun Allah Subhanahu wa taala tetap bersifat istighna, yakni terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu. Bahkan makhluk bersifat dengan fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama Usuluddin mengatakan wujud Allah Subhanahu wa taala adalah wujud hakiki dan sekalian makhluk adalah ciptaannya dan bersifat baharu. Okey. Jadi kalau kita hanya pergi pada ilmu Usuluddin, kita hanya tahu Allah, bahawa Allah Taala itu laisa kamitslihi syai', hakikat Allah tak dapat nak dibagaimanakan, tak tahu macam mana, okey, dan hakikat sifat Allah pun tak tahu. Dan kita ni makhluk tak makhluk, selesai. Jadi macam mana nak terhubung? Tak terhubung. Ilmu Usuluddin tak menghubungkan kita dengan Allah. Sebab Usuluddin itu dipecah. Khaliq, makhluk. Khaliq ni laisa kamitslihi syai', itu kemuncak ilmu pasal Khaliq. Adapun selebihnya kita makhluk. Tetapi ada anjuran Nabi SAW. Nabi kata tafakkaru. Tafakkaru. Dia tafakkaru maknanya ada kedalaman. Berfikirlah dengan mendalam. Fi khalqillah, pada penciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kamu memikir dengan mendalam tentang zat Allah. Maknanya bukan semata-mata fikir, tapi tafakkur. Tafakkur dengan mendalam. Apa maksudnya? Maka apa di sebalik makhluk itu? Itulah tajalli. Tajuk yang kita baca ni tajalli. Di sebalik makhluk, sehingga terhubung kita dengan af'al Allah, perbuatan Allah. Terhubung kita dengan asma Allah, nama-nama Allah. Di sebalik tafakkur kita pada makhluk, terhubung kita dengan sifat-sifat Allah. Dan sampailah kita terhubung dengan wujud Allah. Sehingga kita dibukakan penghayatan kerohanian dengan nurani kita, bahawa kita tenggelam dalam wujud Allah, tak rasa lagi berbaki wujud diri, baru benar ketauhidan kepada Allah. Dan bermula daripada akal nak pergi ke hati, itu tasawuf. Peringkat asas selawat. Daripada hati nak pergi rohani, itu tasawuf. Peringkat orang yang dah konsisten dengan tarikat. Kemudian daripada rohani pergi kepada nurani, itu peringkat orang yang benar-benar penyerahan mutlak dalam adab, taat dan khidmat kepada gurunya. Jadi kalau semata-mata ilmu tauhid, ilmu Usuluddin, maka tak ke mana kita, masih keanak-anakan dalam konteks makrifah kepada Allah. Sebab itulah orang sufi kata, ilmu kami ini tak terbanding dengan apa saja ilmu yang lain. Walau apa pun ilmu itu. Sebab apa? Ilmu yang lain masih pada kadar akal. Ilmu kami pergi kepada hati, berjah kepada rohani, pergi kepada nurani. Yang nak berasa abadi dekat akhirat tu, nurani, rohani tu. Akal kita habis dengan jasad habis. Jangan tunggu jasad habis, akal habis. Jasad ada lagi, akal kita dah habis paruh. Nyanyuk, lupa. Ke tak terasa nyanyuk? Dulu kan tak ada masalah apa, fail semua ingat. Sekarang fail patah ke mana, kunci tak ke mana sebagainya, kena tambat lagi kunci, kena ikat dekat keluar. Kalau tidak, habislah kunci kita tu, habis. Begitu. Tak mati lagi. Tak mati pun, yang akal dah pergi dah, dia pun mati. Jangan bangga sangat dengan ilmu. Ramai berbangga dengan ilmu, tak rasa lagi hijab ilmu. Yang paling merasai hijab ilmu Imam Ghazali rahimahullah. Itu saya simpulkan. Sebab apa? Imam Ghazali antara yang pertama yang menzahirkan berkenaan dengan ulama. Ada ulama yang hak, ada ulama yang su. Ulama ada ilmu tapi dia su. Sebab apa? Terhijab dengan ilmunya. Apa maksud terhijab dengan ilmu? Ilmu yang ada digunakan untuk kepentingan diri. Ilmu yang ada tidak membawa dirinya dan orang sekitarnya menuju hadrat ilahi. Kenapa begitu? Tak bertasawuf. Cara bertasawuf bertarikah. Ni saya sembang ni memang agak eksplisit sekarang ini dah. Kita dah tahun baru. Mana ada Ustaz, adakah kita wajib bertarikah? Jawapannya wajib bertarikah. Sebab apa? Bertarikah adalah cara untuk bertasawuf. Bertasawuf cara untuk mendapatkan ihsan. Ihsan adalah satu rukun ad-din. Itu wajib semuanya. Adakah ada pilihan? Tak ada. Jadi ayahanda bonda yang dah ada tarikat ni terus bagi kepada anak-anak tarikat kita. Terus.
Tapi kalau tidak diizinkan untuk mentalkin, membai'ah dan sebagainya, jangan buat di luar keizinan. Tapi terus bagi amalan tarikat itu sebagai tabaruk, mudah-mudahan anak cucu kita jumpa. Gitu. Itu je. Bapak tarikat Ahmadiyah tau. Bapak dapat dari datuk kamu. Datuk kamu dapat dari moyang kita. Kita di sini Ahmadiyah. Kamu kena teruskan ini. Ini hidup kita pada rohani. Ini makanan rohani kita kena declare. Agak-agak anak sekarang kalau kita tak declare, dia orang nak bicara tak? Tak ada. Tak ada. Menu rahmah itu pun sebab dipikir makan, bukan fikir rahmat Allah. Minta maaf cakaplah. Minta maaf cakaplah. Minta maaf cakaplah. Patutnya kalau sebut rahmatan lil alamin, ingat Nabi dulu. Soalan tapi sebut menu rahmah, itu rahmah-rahmah, ingat makan dulu. Itu je tahap kita ni, tak ingat Nabi pun. Sebab menu rahmah patutnya selawat. Siapa rahmah tu? Rahmah tu adalah sifat Allah yang terunggul. Siapa Allah mentajalikan, ilustrasikan, Allah menyatakan kasih sayang Allah Ta'ala? Siapa? Nabi SAW. Patutnya kalau sebut rahmah, ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sekarang ingat rahmah, ingat apa? Ingat McDonald. Dapat makan McDonald murah. Tak apalah, at least itu pendekatan. Itu pendekatan. Sebagai pendekatan dakwah, acceptable. Tetapi dalam pengajian tasawuf, saya kena eksplisit betul terang. Kemana hala tuju kita? Sebut rahmah jangan dipermain-mainkan. Dia konsep yang suci. Dalamnya ada pendataan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalamnya ada keunggulan Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang saya nyatakan tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi, yang ja'a, datang, bil haqqil mubin, dengan kebenaran yang nyata. Wa arsaltahu, yang engkau wa Allah telah mengutuskannya, Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai menyatakan kasihmu ke seluruh alam. Itu bukan sebarang-sebarang status. Jangan diperlakukan seperti menendang bola. Dia satu konsep yang suci. Tapi hakikatnya kita sebut menu rahmah, ingat apa? Ingat makan. Ada ingat selawat? Tak ada. Sebab apa? Tak ada tarikat. Tak ada guru yang mengingatkan benda tu. Takkan Negeri Sembilan saja nak ada dengan tarikatnya, negeri lain macam mana? Takkan kita saja, anak cucu kita macam mana? Dengan hambatan dunia sementara masih bernyawa, bagi amalan tu kepada anak cucu. Bismillah. Mungkin insya-Allah akhir kitab ni saya akan bagilah sanad saya untuk dakwah tarikat. Kalau ayah anda bonda maknanya tidak dibenarkan oleh mursyid masing-masing untuk mentalkinkan tarikat, takkan nak tunggu kita sampai maqam tertentu baru kita nak talkinkan, macam confirm hidup panjang. Apa tak? Tapi kalau nak bagi adab tak boleh. Maka saya mendapat izin untuk dari sudut dakwah tarikat sufi. Mana saya akan bagi. Tapi insya-Allah lepas habis buku ni nanti. Sesiapa yang berkesempatan, yang Allah Taala temukan jodoh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertambung sikit ya. Tak pukul 9 ni kan? Tak semua bismillah. Okey. Yang dalam online ni maknanya kalau faham, tak faham tanya saya balik, jangan tanya orang lain. Saya hidup setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat saya kat sini. Ada apa-apa argument, datang sini tanya sembang. Jangan tanya orang lain, sebab dimensi penghuraian ilmu makrifat ni pun ada dia punya jalur-jalur kefahaman dan penghuraian dia. Begitu. Itu kena faham kat situ. Itu adab belajar ilmu makrifat. Habis. Allah SWT. Kalau boleh terima ya silakan. Kalau tak terima jangan disesatkan, jangan dibantah. Itu je syarat dia. Sebab nanti dia rohani dewasa dan matang sikit, terimalah ilmu ni. Kalau Allah berkehendak kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan semua dapat kebaikan itu. Allahumma amin. Dalil bagi wujud Allah Subhanahu Wa Taala adalah wujud sekalian makhluk. Ini dalil yang asas. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala boleh dikenali pada sifat-sifat yang ada pada makhluk, seperti wajib Allah bersifat melihat. Dalilnya makhluk melihat. Maka mustahil Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta makhluk itu adalah buta. Hakikatnya sama sahaja maksudnya, tetapi perbezaan itu hanyalah pada istilah bahasa usul dan bahasa sufi. Okey. Jadi ini pergi kepada sifat apa? Sifat ma'ani. Pergi kepada sifat ma'ani. Okey, sifat mana? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Gitu. Sifat ma'ani ni, sifat 20 tu secara umum, bincang usuluddin ada framework dia. Dengan sifat 20 juga, bincang ilmu makrifat pun ada framework dia. Dia takkan bercanggah. Tapi oleh kerana letak duduknya berbeza, maka akan ada perbezaan kelihatannya. Letak duduk ilmu usuluddin pada akal. Letak duduk ilmu makrifat pada rohani. Dengan cahaya selawat akan dibukakan kefahaman.
Jadi orang yang bahagian usuluddin jangan membantah yang perbahasan sifat 20 pada bahagian ilmu makrifat, sebab dia tak bercanggah, tapi lantaran berbeza kedudukan kelihatannya macam seperti ada penghuraian tersendiri. Dan sifat 20 bukan milik ilmu usuluddin seorang. Ulama sufi pun menggunakan asas sifat 20 untuk tarakki rohani. Martabat 7 pun berasaskan sifat 20. Sebagai itu, sebagai foundation bersama. Masalah sekarang ni walaupun sama-sama Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi kalau yang Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah tak bertasawuf, tak bertarikah, dia membantah pula penguraian sifat 20 pada dimensi ilmu makrifat. Itu bukan ranah kamu, bukan bahagian kamu, maka kamu kena akui. Kalau kamu tak ada amal selawat 1000 kali sehari sekurang-kurangnya, kalau kamu tak ada guru tarikat yang membimbing rohani kamu, maka anggap saya kamu tak faham benda ni. Gitu. Sebab perbincangan peringkat ilmu makrifat dia perbincangan dalam dimensi tajalli. Sebab dia ada isyarat ka'annaka, seolah-olah kamu melihat. Maka dia takkan sama seperti ilmu usuluddin dengan akal dia mesti empirical begini. Allah khaliq, makhluk. Begitu. Laisa kamitslihi syai'. Maka di situ ada dua lapangan yang berbeza. Satu di daratan, satu lagi di lautan. Yang dalam mana? Darat ke laut? Yang dalam laut. Yang luas mana? Luas darat ke luas laut lagi kalau kat muka bumi? Luas laut. Maka ilmu tasawuf ibarat laut. Keluasannya tak berpenghujung. Kedalamannya tidak, keluasannya tak bertepi. Kedalamannya tidak berpenghujung. Sebab itu rahsia ilmu Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar. Habis. Semua kaum sufi berpegang bahawa tanazul. Baca nota kaki bawah tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kurungan menurun, dengan maksud bahawa dia menjadikan makhluk tempat untuk dia memperkenalkan dan menceritakan mengenai dirinya. Jadi makhluk ni cerita tentang Allah. Jadi dia katakan tanazul bukannya literally macam kita faham makhluk turun tu, bukan. Inilah keanak-anakan orang Wahabi. Allah sebut pula. Tak apa ke sebut sini? Tersebutnya saya tak nak sebut. Keanak-anakannya orang yang berpemikiran literal. Semuanya dia faham kot literal. Maka dia tidak ada penjodoh bilangan. Maka dia tak cukup Melayu. Dan dia tak cukup kemanusiaan. Sebab apa? Semua manusia dengan semua bahasa ada penjodoh bilangan. Apa bahasa tak ada penjodoh bilangan? Semua ada penjodoh bilangan. Ada simpulan bahasa. Begitu. Ada perumpamaan, ada bidalan. Lebih sudu jadi kuah. Macam tu. Kalau macam tu, maknanya kamu ayam tambatan. Maka ambil ayam, ikat tambat ayam tu. Literal. Mana boleh faham macam tu? Kamu kaki bangku. Aku ni kaki macam mana? Kaki aku betul, aku bangku. Kita kena faham. Itu simpulan bahasa. Jadi, berbicara ilmu tasawuf itu maknanya dalam bentuk simpulan bahasa. Tanazul bukan literally tanazul macam makhluk turun seperti biasa. Tanazul itu adalah maknanya Allah menyatakan bahawa makhluk itu adalah memperihalkan dia. Bukan soal makhluk. Makhluk je syok sendiri. Ingat dia seorang kena survive. Ingatkan dia yang kena buat begitu, buat begini. Allah kat mana? Ingat makhluk saja yang jaga agama Allah. Allah jaga agama dia. Makhluk kena fikir macam mana dia merapati Allah, memandang Allah, merasai dalam kasih sayang Allah. Jangan duk perasan kita jaga agama Allah. Agama tu agama Allah, bukan agama kita. Allah jaga. Kita nak dalam penjagaan Allah, dalam Allah menjaga agamanya, kita masuk dalam agama itu, Allah menjaga kita. Itu je. Bukan kita jaga agama Allah. Tu. Soal agama. Nampak? Jadi kerja kita apa? Kerja kita hidup untuk kita kenal Allah. Bukan kita hidup untuk mentadbir diri kita sendiri. Kan Nabi SAW ajarkan doa, wala takilani ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau membiarkan aku menguruskan diriku walaupun pada kadar satu kedipan mata. Itu doa dia. Jadi banyak kita syok sendiri, fikir kita yang kena usaha itu, kita kena usaha ini. Allah tak ada. Tapi kenapa berlaku begitu? Tak ada tarekat. Tak ada tasawuf. Paling-paling pada orang awam tak ada amalan bersanad pada selawat pun tak ada. Selawat hanya pada solat. Selawat pada solat. Dia selawat pada solat. Itu lain. Itu fikah hukum solat. Dia selawat untuk makanan rohani, itu benda yang lain. Ini benda yang crucial sebenarnya awal tahun Muharram ini untuk kita fikirkan bersama. Jangan fikir orang lain. Ayah anda bonda punya keluarga. Setkan selawat macam mana. Selawat Jibril paling mudah. Opening dengan Al-Fatihah dengan niat hubung rohani dengan Nabi SAW. Kemudian disusuli dengan selawat Ibrahimiyah. Orang tak faham selawat Ibrahimiyah ni apa pula. Kena sebut selawat tahiyat akhir. Orang faham. Sebut selawat Ibrahimiyah. Pula dah. Ada selawat apa pula ni ustaz? Selawat tahiyat akhir. Tahiyat akhir sebutlah tahiyat akhir. Sudah saya namakan selawat tahiyat akhir. Semua orang faham.
Okey, mula Al-Fatihah dengan dia terhubung rohani dengan baginda Nabi SAW, kemudian salawat Ibrahimiyah, sebab itu penghulu segala selawat, salawat tahiyat akhir, kemudian sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus diaturkan 1000 sekali, 2000 sekali, sehingga dia menjadi pakaian bersulam pada nafas dan degupan jantung, denyutan nadi dan kedipan mata. Gitu, sampai begitu. Itu semua kalau dia ambil dengan bersanad, dengan bimbingan tarikat yang muktabar, dengan ada guru, cepat. Tidak ada yang kecewa dengan selawat. Tu ayat tulis. Tidak ada yang kecewa dengan selawat. Tulis ayat tu. Tidak ada yang kecewa dengan selawat. Tak ada. Yang kecewa sebab tak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak habis juga. Sikit lagi. Okay. Semua kaum sufi berpegang bahawa tanazul Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkenalkan dirinya pada makhluk tidak menjadikan dirinya menjadi makhluk atau baharu. Seperti kata sebahagian arifin, al-abdu abdun wa in taraqa wa rabbu rabbun wa in tanazzal. Adalah hamba itu tetap hamba walau bagaimanapun dia taraqi rohani dia kepada Allah, tetap dia itu hamba. Dan Tuhan itu tetap Tuhan walau bagaimanapun dia turun, yakni dia mentajalikan. Jadi perkataan tajalli jangan faham kot akal. Perkataan tajalli kena faham kot macam mana orang sufi, para mursyid dibukakan kefahaman tentang perkataan tajalli. Yang jadi hiruk pikuk dalam ilmu tasawuf dan ilmu makrifat ni apabila tajalli itu dipaham kot akal. Kenapa faham kot akal? Tak ada cahaya selawat untuk pindah ke hati. Dan tidak ada cahaya amalan bersanad untuk pindah ke rohani. Dan tidak ada guru mursyid untuk pindah kepada nurani. Balik pada takut akal. Akal bukan tempat untuk makrifat. Sorry to say. Akal bukan tempat untuk makrifat. Tetapi akal laluan pertama dan utama untuk menuju makrifat. Dia hanya laluan. Kalau tak melalui akal yang benar, yang sempurna, ilmu yang benar, ilmu yang sempurna, tak akan pergi juga. Sebab dia laluan. Tetapi kalau terhenti pada akal nak makrifat kepada Allah, tak. Begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita, anak cucu kita sampai hari akhirat. Tidak seorang pun yang berbaki di kalangan umat Nabi Muhammad SAW mendapat limpahan nur ini. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebab itulah tuan-tuan dan puan ayah dan bonda, kalau kita belajar ilmu usuluddin, memang kita kena banyak bertanya. Sebab dia dalil pendalilan. Nak hubungkan dalil dengan pendalilan dengan apa perkara yang dibincangkan itu memang kena banyak bertanya, kena faham betul. Dan tempat akal ni bertanya untuk faham, dah faham dapat yakin. Tapi kalau belajar ilmu makrifat, ilmu tasawuf bukan banyak bertanya, tapi banyak tenggelam, banyak merasai, banyak mengisafi. Kalau pun ada benda yang nak tertanya, maka tak perlu pun untuk bertanya. Sebab apa? Sebab dia bersifat penghayatan. Melainkan perkara itu bersifat asas ilmu-ilmu fardu ain. Ada pun yang utama dalam belajar ilmu makrifat ni adalah beramal. Bukan berbincang buku. Ini kalau baca buku ni syarah ni tak makrifat lagi ni. Ini baru membaca. Tapi kita kena amal konsisten. Begitu. Sebab itulah maknanya walaupun jauh saya datang ke sini sebab saya nak tumpang barakah amal tuan-tuan dan puan-puan yang ada bonda setiap Selasa malam. Saya nak datang memang cerita-cerita lah setakat ni. Cerita-cerita lah. Memang tak sempat-sempat. Tapi sekarang saya tahu dan maknanya amal tu mesti ada konsisten. Alangkah indahnya kalau amal tu umpama itu pada semua masjid dan surau ada begitu. Semua jemaahnya ada amal. Dan itu memang yang saya dengar daripada orang-orang lama, itu memang menjadi keunggulan setiap masjid dan surau. Kalau baca kepada Risalah Iskandar Shah, dipastikan setiap jajahan mesti ada seorang guru yang membimbing ilmu-ilmu seumpama ini. Itu titah Sultan Iskandar, Sultan Perak yang ke-30. Dia satu zaman dengan Sultan Sulaiman dekat Selangor. Tapi untuk Sultan Negeri Sembilan, Melaka yang lain tu saya tak kaji satu zaman. Yang saya tahu, dia sama zaman dengan Sultan Sulaiman. Yang ada kitab pohon agama ke apa. Yang juga berkitab tu. Yang kan maknanya dia Sultan Sulaiman. Macam tu. Begitu. Jadi maknanya amal itulah tasawufnya. Jadi kalau faham ke tak faham ke, beramal dulu. Nanti Allah akan bukakan kefahaman ataupun Allah akan angkat segala kemelut permasalahan akal itu. Tapi kalau dah amal sebagainya, ada juga nak ditanya, maka mesti ada satu ilmu lain yang Allah nak bagi, rujuklah pada ahlinya. Itu pendekatan yang saya rumuskan daripada pengalaman saya bersalik dengan para masyayikh untuk saya rumuskan. Begitu cara belajar ilmu makrifat. Kalau belajar ilmu makrifat dengan akal tak habis.
Dia akan jadi argue, dia akan jadi menolak. Salah paki. Jangan salah paki. Ibaratnya macam tu. Wallahu taala a'lamu wa bisawab. Aqulu qali hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.